A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita. Insya-Allah pada petang ini surah yang kedua terakhir, iaitu surah Al-Falaq. Kalau sempat kita cuba habiskan surah An-Nas, iaitu dua-dua surah ini dipanggil surah perlindungan. Surah Al-Perlindungan iaitu surah Muawwizataini. Muawwizataini surah dua surah perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, aku berlindung, a'udzu birabbi, aku berlindung kepada Tuhanku, iaitu Tuhan Al-Falaq. Al-Falaq ialah Tuhan yang membelah, yakni membelah waktu malam, dia bertukar menjadi cerah, bertukar menjadi waktu subuh. Berlindung daripada apa? Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan ma khalaq, apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlindung daripada apa-apa kejahatan ciptaan Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan berlindung dengan kejahatan pada malam idza waqab, yang telah menutupi dengan waktu gelap. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan daripada kejahatan an-naffatsa, iaitu peniup tukang sihir, fil 'uqad, pada simpulan benang dia. Tukang sihir dia tiup kepada ni untuk sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan pedengki idza hasad, apabila dia mendengki. Itu di antara terjemahan dia, terjemahan surah Al-Falaq. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau kita masih ingat lagi hubung kait di antara surah-surah terdahulu, iaitu dalam Al-Quran ada 4 qul. Surah Al-Kafirun iaitu qul ya, surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, surah Al-Falaq iaitu qul a'udzu birabbil falaq, surah An-Nas qul a'udzu birabbin nas. 3-4 surah yang bermula dengan qul. Dan kalau kita masih ingat lagi Al-Kafirun, iaitu satu surah yang menamatkan hubungan, menolak perkara-perkara kesyirikan, menolak ilah-ilah yang lain, menafikan ilah-ilah yang lain. Dalam surah qul ya lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, sesembahan kamu, kesyirikan yang kamu laksanakan, amalan kamu dari segi akidah kamu syirik, waliyadin, dan bagiku agamaku. Apa agamaku? Iaitu agama dalam seperti mana mengesahkan Allah dalam qul huwallah. Qul yang kedua, yakni kita mengesahkan Allah dalam qul huwallahu ahad dan surah Al-Ikhlas. Maka di situ Allah hajar menafikan ilah-ilah dalam surah Al-Kafirun ataupun qul ya, dan hanya kita beriman dengan seperti mana dalam Al-Ikhlas, iaitu qul huwallahu ahad. Maka Allah perkenalkan sifat-sifat untuk mengesahkan dia dalam surah Al-Ikhlas. Dan hubung kait dengan surah yang kita baca hari ini, apabila kita beramal dengan perkara-perkara tauhid seperti mana dalam surah Al-Ikhlas, maka di situ akan wujud tentangan-tentangan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila baginda telah mula membaca wahyu-wahyu kepada golongan Arab jahiliyah,
Arab menentang mereka. Bila pindah di Madinah, baginda membaca ayat-ayat Allah kepada penduduk Madinah, maka ditentang oleh golongan Nasara dan golongan Yahudi. Dan ke situ juga ada yang golongan munafik, disebarkan di luar lagi, ditentang oleh golongan Rom dan golongan Parsi. Setiap masa Nabi ditentang. Kenapa ditentang? Kerana bercanggah dengan fahaman mereka, iaitu untuk mentauhidkan Allah. Di sini dalam surah yang kita nak baca hari ini, dalam usaha meneruskan penghidupan dengan akidah tauhid, dengan pegangan tauhid, maka dapat tentangan-tentangan daripada masyarakat ataupun manusia ataupun dunia, dan juga tentangan daripada syaitan, dalaman, luaran dan dalaman. Jadi yang kita nak baca surah Al-Falaq, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq, ialah tentangan daripada luar. Tentangan daripada masyarakat, daripada manusia-manusia lain, daripada dunia, daripada yang nampak jelas, daripada fizikal. Itu yang kita baca hari ini. Maka Allah nak suruh kita berlindung dengan Dia sahaja daripada tentangan daripada faktor-faktor luaran ini. Dan yang terakhir surah An-Nas, iaitu tentangan daripada dalaman. Apa dalaman? Dalaman dalam hati kita lah. Dalaman kita ini dua saja musuh yang utama, iaitu musuh nafsu kita. Yang kedua, syaitan yang bekerjasama dengan nafsu. Maka itu pun Allah suruh berlindung juga dengan Dia yang sahaja yang boleh menyelamatkan kita daripada godaan nafsu dan syaitan. Itu di antara hubung kait di antara 4 surah Qul. 4 Qul. Maka di sini seolah-olah dalam ayat yang kita baca ini, seolah-olah Allah berkata, wahai hamba, kamu memang tak boleh menyelamatkan diri kamu. Oleh itu, kamu hendaklah menjadi hamba Allah yang bergantung. Hamba Allah yang bergantung penuh pada aku, iaitu Allah, untuk menyelamatkan kamu, sama ada daripada luaran zahir ataupun daripada dalaman yang batin. Allah suruh kita baca surah perlindungan, surah Muawwizatan ini untuk kita berlindung dengan Dia sahaja. Jadi bagi melindungi daripada bahaya dunia, bagi melindungi daripada bahaya dalaman, maka hanya Allah saja yang boleh menyelamatkan. Maka atas faktor itulah, maka Allah tunjukkan cara kepada Nabi kita untuk beramal dengan 2 surah ini, untuk menyelamatkan kita, minta perlindungan hanya daripada Dia ya, daripada zahir dan batin tadi. Atas faktorlah sunnahnya bila tidur malam, Nabi, apalah amalan Nabi, baca 3 Qul, termasuk Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Baca, tiup ditembus di tangan dan sapu di seluruh badan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita daripada gangguan daripada luaran dan gangguan daripada dalaman. Itu tujuan dia. Di samping nak tidur malam, bangun pagi pun baca benda yang sama, baca 3 Qul. Apa lagi? Zikir pagi pun ada juga 3 Qul. Lepas solat fardu baca lagi 3 Qul. Lepas zikir petang ada lagi 3 Qul. Nak malam maghrib baca lagi 3 Qul. Maka cuba kira berapa banyak 3 Qul yang sepatutnya kita baca. Tetapi sebelum ini, kalau kita baca, kita tak tahu apa sebenarnya arahan Allah ataupun apa kehendak Allah dalam Al-Falaq ini. Kita baca tak sepenuhnya, tak sebagaimana permohonan yang benar, sebagaimana pergantungan kepada Allah. Jadi pada petang ini, insya-Allah, bila kita bertadabbur surah Al-Falaq, insya-Allah bila kita baca untuk akan datang malam ni sebagai contoh, insya-Allah kita baca dengan penuh penghayatan, pergantungan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menyelamatkan kita daripada hasutan, daripada dikacau oleh unsur-unsur zahir dan batin tadi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, dalam kitab tafsir, bila ahli tafsir bincang bab surah Al-Falaq, tak boleh lari lagi daripada peristiwa yang berlaku pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis, banyak hadis sekali dan saya nak baca hadis daripada Aisyah saja. Aisyah di mana
di mana Aisyah ada mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha ada mengatakan Nabi pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah mendatangi isteri-isterinya. Maknanya fizikal Nabi, hati Nabi jelas, Nabi tak ada keberubah. Fizikalnya betul-betul dalam keadaan yang kritikal, maka dia tak ingat dia telah mendatangi isterinya ke pun ataupun tidak. Dia rasa dirinya macam diberkas. Maka dia betul-betul berada dalam keadaan suasana yang menyusahkan beliau untuk macam biasa. Maka ketika itu berapa lama Nabi satu hari Nabi bagi tahu Aisyah, wahai Aisyah, apakah kamu mengetahui bahwasanya Allah telah menerima doa aku, telah makbulkan doa, iaitu dalam doa aku minta afiat, minta keselamatan, dan Allah telah menghantar dua malaikat ketika aku sedang baring, satu malaikat di bahagian kepala, satu malaikat duduk di bahagian kaki, dan malaikat bercakap dengan di antara mereka, yang daripada cakap, kamu tak tahu tak sahabat apa jadi dengan sahabat kita ini. Malaikat kata dia kena sihir dengan siapa? Kena sihir dengan satu orang munafik daripada keturunan Yahudi, iaitu Lubid. Itulah lebih kurang itu nama lah. Dan dia dengan ditolong oleh anak-anak perempuan dia, berpakat sihir macam mana. Dia kata dia mengambil gumpulan rambut Nabi sebanyak 11, dia belitkan, diikat dengan sikat, ditiup sihir dia, dan meletakkan sikat tersebut dalam satu perigi dan ditindih dengan mayang kurma, dan ditutup tindih lagi dengan batu yang besar, maka dia tenggelam kat situ. Maka bila Aisyah dengar kata-kata Nabi macam ini, maka Nabi perintahkan sahabat-sahabat untuk pergi mengambil perkara tersebut, dan turunlah ayat ini. Maka Nabi baca ayat ini, maka dengan keluarnya benda tu, banyak juga hadis-hadis yang lain mengatakan Nabi tambak perigi, ada yang mengatakan Nabi cuma keluarkan benda tu. Maka berbagai-bagai jalur hadis tersebut. Maka di sini nak baca sini, maka selai rambut dikeluarkan daripada sikat, maka dengan Nabi baca banyak sebelah rambut itu sama dengan 11 ayat dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas, maka habis semua sekali, maka Nabi telah kembali normal macam biasa. Itu di antara hadis yang cerita semua sekali ahli tafsir cerita bab yang samalah. Cerita kalau ada cerita bab surah Al-Falaq, tak boleh lari al-tafsir cerita bab hadis ini, cuma dalam jalur yang berlainan. Ini dalam hadis Bukhari ada cerita bab ni. Maka ada juga sebahagian besar, sebahagian kecil muhassin yang tak setuju kenapa Nabi boleh sihir, tapi majoriti ahli tafsir bersetuju Nabi yang disihir atas alasan, ada juga pertanyaan, takkan Nabi ahli tauhid pun disihir? Maka di sini sebenarnya ialah Allah nak bagi supaya umat-umat dia sebagai pelindung, pendinding. Jadi tak payahlah umat-umat Nabi ni mencari alat cara kaedah yang lain. Pasal apa? Dah ada ayat pendinding. Cuma umat dia ini masih lagi tidak memahami Al-Quran, tak bertelaki perkara-perkara ini, maka mereka mencari lagi kaedah-kaedah perkara-perkara khurafat untuk sebagai pendinding diri mereka. InsyaAllah sepatutnya bila kita mengamalkan sunnah, baca sebagaimana amalan-amalan Nabi untuk 3 kul ini setiap masa, maka sepatutnya insya-Allah kita berlindung daripada perkara-perkara yang kita nak baca hari ni ya. InsyaAllah kita baru tengok pergi bertadabbur kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seolah-olah di sini Allah nak mengajar kita memohon perlindungan dia. Permohon dengan dia iaitu atas perkara-perkara yang zahir. Memohon perlindungan daripada dikacau oleh perkara-perkara zahir saja nampak. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbi, aku berlindung dengan Rabbi, Tuhan. Tuhan macam mana? Tuhan yang menjaga, mencipta, iaitu Al-Falaq. Al-Falaq ini dari segi bahasa lamanya memecah. Yang ni falaqa, khalaqa, satara, sama, bukan sama, dia mencipta. Mana di sini katakanlah Muhammad Al-Falaq, Tuhan Al-Falaq, yang ni Tuhan yang mencipta subuh.
Dari segi sebenarnya bukan mencipta subuh. Tuhan yang membelah gelap malam hingga gelap hilang, timbul cerah. Mana itulah waktu subuh. Subuh menggantikan malam. Maka itulah Tuhan yang mencipta ini. Allah nak memperkenalkan dia ini sebagai pencipta. Falaqa, pencipta. Dalam ayat lain pun seerti dengan dia. Satarul haqqa, satara dah. Lepas tu khalaqa, falaqa, lebih kurang ayat dia maknanya mencipta. Man khalaqas samawati wal arda, siapa yang mencipta langit dan bumi. Ini ya. Maka falaqa ni Allah perkenalkan diri dia. Dia sahaja yang mampu membelah malam hingga keluar subuh dan tidak ada makhluk-makhluk yang lain. Wahai hamba, dah kamu kenal dah aku saja sifat nama sifat Allah, Al-Falaq nama sifat dia, maka aku saja yang ada kudrat macam ini. Kenapa kamu nak bergantung lagi kepada selain aku? Itu dia punya hujah. Kita nak beramal dengan ayat ini, maka Allah nak perkenalkan diri supaya dengan dia saja kita bergantung harap. Sebab itu dia ajar bacaan tadi, nak tidur malam, bangun pagi, zikir petang, zikir pagi, zikir petang, setiap fardu kita baca ayat perlindungan. Maka di sini pasal hanya dia saja yang tempat kita bergantung. Tidak ada ilah-ilah yang lain. Tidak ada ilah-ilah yang lain. Daripada sini nampak orang Arab jahiliah ini, walaupun dia percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kadang-kadang dia ada lagi pergantungan kepada selain Allah. Banyak. Contoh saya ambil dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, kita nak dalil perkara-perkara ini. Surah Az-Zumar. Ayat 38. Ayat 38 surah Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika apabila ditanya kepada mereka orang Arab jahiliah ni, siapa yang cipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah, nescaya mereka katakan Allah. Maka dah tahu dah Allah cipta langit dan bumi. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Maka apa pendapat kamu yang kamu sembah selain daripada Allah? Dah tahu dah Allah cipta langit dan bumi. Kenapa kamu masih lagi menyeru selain daripada Allah? Roh-roh Allah Ta'ala, kamu nak pergi kepada pasir ke, kamu minta izin dengan penjaga padang pasir, penjaga wadi, penjaga bukit, kamu minta dengan dia. Orang Melayu pun sama. Dah tahu dah Allah berkuasa, Allah Maha Pencipta, tapi kenapa lagi pergantungan masih lagi nak masuk hutan, nak pergi mana? Tabik tuan, anak cucu nak lalu, tolong selamatkan anak cucu. Maka pergantungan tak ada. Sedangkan kita dah tahu hanya Allah saja segala sesuatu. Tapi kita masih lagi nak bergantung kepada perkara-perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan pergantungan tadi, sambungan ayat ini, maka tak mampu langsung nak menyelamatkan kita. Bila Allah turunkan bahaya, bila Allah turunkan, dia tak boleh sekat pun. Tapi syaitan telah bisik kepada manusia supaya buat juga pergantungan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Maka di sini Allah nak suruh, ayat ini ibrah kita boleh ambil ialah Allah nak memperkenalkan satu sifat nama dia saja, iaitu Allah Pencipta, Allah Al-Falaq, Allah memiliki zat yang memiliki dan mencipta Al-Falaq yang subuh tadi. Maka kamu hendaklah dengan nama aku, kamu berlindung daripada aku saja. Daripada apa? Ini baru kita nak pergi pada perlindungan untuk apa sebenarnya. Dengan sebut satu nama Allah saja, berapa banyak perlindungan dia. Di sini apa dia perlindungan dia? Ayat 2, 3, 4 ini kita nak berlindung daripada itu kejahatan-kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Perlindungan yang pertama, perlindungan yang kedua kejahatan malam, sebelah malam. Yang ketiga kejahatan ahli-ahli sihir, dan yang keempat kejahatan daripada dengki, hasad dengki semua sekali. Maka Allah kata, bila kamu ada perkara-perkara tersebut, hanya kamu berlindung dengan aku saja. Baru kita nak baca perlindungan-perlindungan menggunakan Allah ini untuk berlindung daripada, kita baca ayat yang kedua. Daripada untuk apa kita berlindung dengan dia? Min syarri ma khalaq. Dari
syarri ma. Min syarri, daripada keburukan, daripada kejahatan. Apa dia? Ma khalaq, apa yang Allah ciptakan. Apa makhluk, mana atas dunia ini semua Allah cipta. Tak? Kita baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Rabb, penjaga dan pencipta seluruh alam. Maka di sini mi syarri ma khalaq, daripada keburukan. Kita berlindung dengan apa dia? Keburukan, kejahatan ciptaan Allah. Kan semua ciptaan Allah, kita minta berlindung dengan kejahatan. Kita tak berlindung dengan Tuhan pemilik kepada kejahatan tersebut. Jadi ini kesilapan kisah kita, cari benda-benda lain bukan dengan Allah. Ini masalahnya. Maka bila kita baca dengan ayat ini, kita minta berlindung dengan Allah yang Maha Pencipta daripada makhluk-makhluk, kejahatan makhluk-makhluk ciptaan dia. Contoh, kerusi dah. Saya berdiri atas kerusi. Kerusi memang ada kebaikan. Pak rehat, tempat duduk, lenguh duduk, berehat atas kerusi. Dalam masa yang sama juga, kerusi pun ada kejahatan. Bila mana kejahatan kerusi? Patah kaki dia, duduk saja, terus patah kaki dia. Duduk saja tak balance, terus saya jatuh. Itu kejahatan pada kerusi. Bila timbul kejahatan, timbul keburukan daripada kerusi yang baik ini, ada kejahatan dia. Maka kita berlindung daripada kejahatan daripada kerusi tadi. Begitu juga dengan kejahatan-kejahatan daripada makhluk-makhluk yang lain. Seperti apa lagi? Binatang, kucing sebagai contohnya. Belaan kita. Tugas kucing ni, kita tengok kucing tenang, kebaikan dia. Mana-mana tikus tu, kucing tangkap. Kebaikan dia. Kejahatan dia macam mana? Bila kita terpijak ekor dia ke, dia menjerit. Bila menjerit, dia gigitkan kita. Itu kejahatan dia. Maka kita minta perlindungan daripada kejahatan tadi. Kejahatan daripada kebaikan kucing tadi. Apa lagi contoh? Contoh lagi. Banyak contoh. Kalau baca tafsir Hamka, dia mengatakan dia buat contoh sebagai perempuan yang sedang masak menggunakan api. Maka api tersebut bocor. Berlaku minyak tumpah ke, gas bocor ke, api terbakar. Bila terbakar, dia telah menyambar badan ke, menyambar peralatan-peralatan masak tadi. Maka itu kejahatan. Maka berlindung daripada kejahatan yang berpunca daripada api tadi. Begitu juga dengan sekarang ni? Penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit COVID. Banyak COVID. COVID ialah makhluk ciptaan Allah. Kita nak cari perkara-perkara lain lah. Tak salah mencari perkara-perkara lain. Tapi yang utama, adakah kita berdoa dengan Allah? Minta dengan dia, berlindung dengan dia. Seperti mana surah Al-Falaq kita ini. Pasal kita minta dengan pemilik, Tuhan punya COVID tu. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita minta dengan dia, garang macam mana COVID, jahat macam mana COVID pun, bila Tuhan dia tak izin, sikit pun COVID tak boleh menyerang kita. Pasal apa? Pasal COVID pun menerima arahan daripada pemilik ataupun Tuhan punya COVID tadi, yakni pencipta dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, mulai hari ini kita kena beramal dengan ayat ini. Yakni yakin 100% pergantungan dengan surah perlindungan ini, iaitu surah 3 Qul ini. Supaya apa? Supaya dia melindungi kita daripada semua kejahatan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita berlindung, di samping adanya perlindungan zikir petang, tak zikir pagi, zikir petang pun, semua perlindungan campur dengan perkara ini. Dah cukup sebenarnya perlindungan dengan Allah. Di samping kita berikhtiar dengan kaedah-kaedah yang lain, dengan perubatan ke, itu uruskan. Pasal dalam asbab tidak ada masalah. Tapi berdoa dengan Allah, berlindung dengan Allah daripada ayat min syarri ma khalaq ataupun surah Al-Falaq, kita tak boleh tidak. Kita kena amalkan juga. Pasal kita ni nak mengaji sunnah, belajar sunnah, kena beramal dengan apa-apa amalan yang Nabi buat. Maknanya seperti nak tidur, bangun tidur, zikir pagi dan zikir petang. Kita tak boleh elak daripada bergantung dengan Allah, supaya melindungi kita daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini umum, ini semua makhluk umum. Jadi secara khususnya, lebih-lebih lagi Allah cerita lagi khusus. Secara khusus, apa dia yang kita nak berlindung lagi. Pasal
Benda-benda ini secara zahirnya akan attack kita, akan serang kita. Berbagai-bagai cara manusia-manusia ataupun fizikal ini akan datang serang kita untuk mengganggu gugat kita dalam usaha kita nak meneruskan penghidupan untuk menjadi ahli tauhid. Seperti mana yang kita beramal dengan Allah kenalkan diri dalam surah Al-Ikhlas. Allah esa, Allah tak sama dengan yang lain, Allah tak beranak, tak diperanakan. Semua sekali itu keyakinan tauhid kita. Maka dalam surah nak beramal tu ada gangguan-gangguan daripada faktor-faktor luaran. Maka untuk selamat ni kita kena beramal dengan ini. Kita kena berlindung dengan ayat dalam surah Al-Falaq, iaitu yang kedua ataupun yang khusus sikit yang kita kena tengok ni apa dia. Takut-takut kita tak sedar. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan min syarri ghasikin, dan daripada kejahatan. Syarri kejahatan, syarri kejahatan yang gelap malam, iza waqab, bila dah gelap malam tersebut. Nak cerita di sini ya. Benda tersembunyi. Kenapa Allah sebut malam? Pasal malam inilah punca berlakunya banyak kejahatan-kejahatan. Malam ini saudara-saudara, banyak. Kalau kita baca bertadabbur ayat-ayat Al-Quran, malam ini Allah banyak menurunkan bencana. Sebelah malam juga Allah banyak turunkan hukuman kepada orang-orang yang ingkar. Nah, contoh Fir'aun. Allah perintahkan Fir'aun bermesyuarat dengan geng itu malam tu untuk tangkap dan bunuh Musa. Dan malam juga Allah perintahkan Musa supaya lari. Malam juga Allah turunkan bencana kepada kaum Lut, kaum Thamud sebelah malam juga. Dalam kisah apa lagi? Kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh dengan apa? Nabi Soleh dengan kisah unta dia. Nabi Soleh dengan kisah unta dia surah apa? Nabi Soleh kisah unta dia, kalau kita tengok surah An-Naml ayat 49, surah An-Naml ayat 49. Iaitu bila Nabi Soleh pujuk kaum dia, seru untuk mentauhidkan Allah, mereka engkar dan di kalangan pemuka-pemuka ada 9 gangster. 9 orang dalam ayat Quran ayat 40 ada ceritalah 9 orang ditolak dan dia buat perancangan. Perancangan macam mana? Perancangan dia sebelah malam juga. Dia rancang nak bunuh Nabi Soleh dengan pengikut-pengikut dia sebelah malam. Dalilnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu taqasamu billahi. Mereka iaitu 9 gangster tadi, dia bermesyuarat pada malam itu. Taqasamu, apa tu? Hendaklah akan bersumpah billahi, dengan nama Allah. Dia bersumpah dengan nama Allah juga. Layubayyitannahu, untuk membunuh Nabi Soleh pada bayatani malam. Bahasa Arab bayatani sebelah malam. Pada malam itu mereka nak bunuh Nabi Soleh. Lepas tu apa lagi? Dan wa ahlahu, kemudian wa ahlahu dan kaum dan pengikut-pengikut dia. Thumma lanaqulanna liwalihi, dan dia akan bagi tahu tu besokannya. Dia kata bila berjaya meeting yang malam tu, besoknya dia akan bersaksikan dia tak terlibat, dia tidur malam tu. Itulah perancangan dia, gerak kerja 9 gangster yang nak bunuh unta dan Nabi Soleh ini. Ialah perancangan dia pada sebelah malam. Nak ceritanya malam. Maka bila malam inilah menimbulkan punca kejahatan. Sebab itu apa lagi dah. Sebab tu yang jahat pun malam-malam. Orang nak berzina, orang nak mencuri, orang nak mengompak. Kelab malam pun ada lagi. Kelab malam dah pergi berjoget di kelab malam pun. Sebelah malam juga. Siang hari tak boleh, jarang. Pasal orang nampak. Malam orang tak nampak. Maka punca kejahatan sebelah malam. Maka malam apa? Allah detailkan supaya kita berlindung dalam sebelah malam tersebut. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak bertakut lagi. Yakinlah dengan sebelum kita tidur, kita baca 3 qul, tiup kat tangan tubuh, maka insya-Allah kita bergantung 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan pada sebelah malam ini. Sebelah malam ni banyak sekali sebelah malam. Maka kita kena beringat. Jadi bila kita beramal dengan ayat ini, maka
nak masuk maghrib tu kita baca 3 kul, terutamanya ayat Al-Falaq dan An-Nas. Maka kita masuk malam dan nak tidur malam kita baca lagi, insya-Allah. Maka doa kita termasuk golongan kita berlindung dengan Allah daripada malam apabila ia telah gelap. Malam apabila ia telah gelap, insya-Allah kita telah selamatkan daripada perkara-perkara ini. Perkara-perkara ini. Maka jelas sebelah malam kita kena minta diperlindungi. Satu, sebelah malam. Yang kedua, ataupun yang ketiga lah. Kalau termasuk dalil umum tadi, dah yang kedua, yang ketiga, apa lagi? Kita minta berlindung apa lagi? Ayat-ayat patut dipanggil ayat perlindungan. Ayat perlindungan. Tadi perlindungan pertama daripada kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Perlindungan yang kedua daripada kegelapan malam. Kegelapan malam. Yang ketiga, wa min syarrin naffatha, wa min syarri, dan daripada kejahatan an-naffatha, tiupan fil uqad, pada simpulan-simpulan, tiupan ahli-ahli sihir kepada simpulan-simpulan yang dia nak sihir tersebut. Dulu ahli-ahli sihir, sekarang ini banyak sekali orang menggunakan sihir. Sebenarnya atas perkara sihir ini kita kena percaya bahawa sihir ini adalah benda yang wujud. Sihir benda yang wujud. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah pun ada Allah ceritakan bab sebelum zaman Nabi Daud, malaikat Harut Marut turun ke dunia untuk mengajar sihir, bukan membezakan antara sihir dengan mukjizat. Pasal dua ini benda perkara luar biasa. Tengok masa berapa, kalau sempat lagi saya baca. Sempat sikit lagi rasa. Tengok surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah tentang sihir. Pasal setengah orang tak percaya bila kita ni mendapat pendidikan moden. Dia tak percaya dengan perkara, dia kata ini karut marut lah, mana ada dunia moden. Dulu bolehkan dunia moden. Mereka tak percaya dengan perkara-perkara ini. Maka sebenarnya ada dalam benda-benda ini dalam surah Al-Baqarah pun ada. Surah Al-Baqarah ayat berapa lupa saya dah ayat. Kisah Harut Marut lah, kisah nama 34. Ayat 102. Ayat 102. Al-Baqarah. 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakain. Ilmu sihir adalah apa yang diturunkan ke atas dua malaikat, bibabil Harut wa Marut. Itu malaikat Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya mengajar kepada seorang pun sampai berkata keduanya sungguh kami sebuah ujian, maka kamu menjadi kufur. Maka kalau sihir menjadi kufur itu. Maka kita kena percaya, tapi jangan melampau sehingga kita demasal semua pun kita kena. Sekarang bukan sihir, kita kena perbuatan orang. Maka nak cerita di sininya, sihir memang wujud pasal dalil banyak ayat-ayat Al-Quran. Saya baca tadi pasal sihir, dia perkara luar biasa. Tapi jangan kita pula terlalu hulu mengatakan setiap penyakit berkaitan dengan sihir ataupun perbuatan orang. Sesemua sikit pun kena buat perbuatan orang. Maka kita pun mulalah pergi mencari bomoh atau kahin bomoh tadi untuk mencari punca dia. Maka bomoh tadi pun katalah, ada ni depan rumah saja. Itulah pasal sihir ini, tugas syaitan akan cuba memecah belahkan. Inilah betul Allah larang sangat manusia yang pergi berjumpa dengan bomoh. Dalam hadis Nabi, sesiapa yang pergi berjumpa dengan, dia panggil kahin lah, bomoh ni pakai luar asbab ini, nujum, maka Allah tak terima 40 hari solat. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, saudara-saudara, lagi teruk lagi,
dia pergi jumpa bomoh atas perkara-perkara luar asbab, dan dia membenarkan apa yang bomoh tadi kata. Oh, jiran kamu yang buat kamu, jiran kamu tak suka dengan kamu. Maka bila dia membenarkan apa kata bomoh tadi, maka Nabi kata, kamu tidak beriman dengan apa yang Allah turunkan pada aku. Apa dia? Mana tak beriman dengan wahyu Allah. Pasal apa tak beriman? Pasal tak bertadabbur ayat-ayat yang semacam ini. Maka berat sekali, maka kita kena cuba jauhilah perkara-perkara luar asbab, jumpa dengan bomoh. Maka atas perkara itu kita jangan gulu, jangan tak percaya langsung. Jangan terus 100% pun berpunca daripada kena perbuatan orang. Duduk tengah-tengah. Cuma kita berikhtiar dengan beramal dengan ayat yang semacam ini. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Maka kita minta dengan Allah jauhi kita daripada kejahatan wanita-wanita ahli sihir ini. Ini contoh wanita ni pasal apa? Pasal kebanyakan orang zaman dahulu, kebanyakannya penyihir ni wanita-wanita. Kita sekarang pun ada juga ramai juga bomoh wanita sekarang ni. Dulu kalau sejarah zaman dulu ada nenek kebayan, kita pergi jumpa nenek kebayan, pergi yang tua-tua cari nenek kebayan untuk dapat ubat-ubat untuk menyihir orang ini. Isteri lari rumah pun dia pergi jumpa bomoh, nak pengasih penyayang pun dia semua pergi cari nenek kebayan. Pasal apa? Pasal doa nenek kebayan ini mujarab. Itu inilah mana pergi jumpa bomoh, dia membenarkan. Kadang-kadang benar berlaku, menjadi. Menjadi itu dia pegang sebagai kebenaran. Sedangkan menjadi ke tak menjadi ke itu lain perkara. Menjadi pun dengan kemurkaan Allah, Allah nak uji dia saja. Kalau tak menjadi pun Allah nak uji juga. Hidup kita ini penuh dengan ujian saja. Jadi dah dua dah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Maka dah cerita tadi, dah saya baca hadis tadi, maka sihir Nabi mukena sihir. Maka kita hidup zaman sekarang ni pun tak boleh lari daripada perbuatan-perbuatan sihir, perbuatan-perbuatan ini. Cuma apa yang kita buat, itulah kalau kita betul-betul kata kita orang sunnah, jangan tinggal zikir pagi petang. Jangan tinggal zikir nak tidur malam. Jangan tinggal zikir-zikir selepas solat. Pasal inilah amalan-amalan Nabi, amalan-amalan sahabat. Zikir pagi tak banyak pun, 20 minit paling lama pun. Dah, cuba istiqamah. Jadikan dia sebagai, tak ada pilihan, kena buat juga. Pasal apa? Itulah perlindungan daripada semua perkara-perkara ini. Perlindungan daripada luaran dan perlindungan daripada dalaman. Banyak perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahillazi la yadurru hingga. Semua tu ayat-ayat perlindungan semua. Dah, a'udzu bikalimatillah, dengan aku berlindungan Allah untuk apa? Makhluk-makhluk, kejahatan makhluk-makhluk ini. Banyak doa-doa, zikir-zikir pagi petang semua sekali perlindungan dengan Allah. Tapi kita tak pandang yang ni. Kejahilan kita, tak yakin dengan amalan-amalan Nabi, tak yakin dengan dengan amalan para sahabat. Kita nak cari lagi, nak pergi jumpa lagi bomoh lagi, nak pergi jumpa lagi guru-guru yang betapa di gua-gua mana, entahlah, nak mencari ilmu. Supaya apa? Supaya bagi satu ilmu, pendinding diri, pendinding rumah, pendinding keluarga. Tak cukup dengan amalan zikir pagi, zikir petang, dengan ayat-ayat pelindung dengan 3 kul ini. Tak cukup dengan ayat kursi lagi, tak cukup dengan al-baqarah lagi, tak cukup. Pasal apa? Keyakinan dengan Allah, keyakinan kegagalan kita memahami Al-Quran, maka keyakinan dengan Allah, keyakinan dengan Nabi, keyakinan dengan hari akhirat tidak ada. Pasal Al-Quran, sebagai besar Al-Quran cerita bab Allah, dan supaya yakin dengan dia, mentauhidkan dia, lawan dia, tolak syirik dengan dia. Allah cerita bab Nabi, apa dia amalan-amalan Nabi, dibagi sunnah. Maka dah ini sunnah Nabi amal, tak nak. Maka dia nak cari benda-benda yang Nabi tak buat ini, perkara-perkara bid'ah dia pilih, yang sunnah dia tinggalkan. Dan yang ketiga, kita yakin, yang ketiga, perkara-perkara yang berkait rapat dengan hari akhirat. Datang hari akhirat kita pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup di dunia ini hanya ujian, menerima ujian Allah saja. Ujian, diberi nikmat pun diuji supaya kita bersyukur, diberi musibah pun supaya kita sabar, minta dengan dia,
maka setiap masa kita berada dalam keadaan pahala orang yang mukmin tulen. Itu sebenarnya barulah kita betul-betul yakin dengan Al-Quran, yakin dengan 3 perkara tadi. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, apa dia perlindungan yang terakhir? Wa min syarri, dan daripada syarri, kejahatan ataupun keburukan, apa dia? Hasidin, pendengki. Hasid ni pendengki. Iza hasad, apabila dia mendengki. Pelik ayatnya. Daripada kejahatan, pendengki apabila dia mendengki. Pendengki ini ialah mula-mula dengki ni dia tak merosak kita, dia iri hati. Lebih tepat iri hati. Kita buat ayat lah. Berlindung daripada kejahatan, iri hati. Iri hati siapa dia? Kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita mana dia boleh tengok orang lebih? Manusia ni tak boleh tengok orang lebih, dia mula iri hati. Tengok kita handsome, dia marah. Dia pun dia marah. Bukan kata dia nak minta dia handsome juga, nak pakai alat-alat pergi gym untuk body, tak ada. Tapi dia dengki. Dengki ini dalam hadis Nabi, dengki ini merosakkan diri mereka yang iri hati tadi. Pasal apa? Dia ibarat sebagai api yang memakan kayu kering. Segala amalan akan terhapus sebagaimana api akan membakar kayu kering. Pasal apa? Pasal dia tak senang dengan kejayaan orang lain. Pasal apa? Pasal dia tidak memahami konsep manusia diwujudkan atas dunia untuk beribadat dan diuji. Sama ada ujian, 2 bentuk, sama ada diberi nikmat ataupun diberi musibah tadi, ujian. Tapi sepatutnya kalau dan kita dipertanggungjawabkan di atas segala nikmat tersebut. Sepatutnya kalau kita betul-betul orang yang beriman, mukmin tulen, kalau kawan kita lebih kaya ke, handsome ke, alim ke, apa-apa sajalah, kita jealous, kita iri hati dengan dia. Sepatutnya kita fikir, dia tu banyak duit, lagi teruk dia kena menjawab dengan Tuhan. Di atas rezeki dia tu, dia tak buat sekian-sekian ke? Aku duit tak ada, kurang-kurangnya kurang sikit pertanyaan Tuhan. Dia kena ada macam tu. Pasal apa? Dia itulah sebenarnya ubat dengki tadi. Ini iri hati. Tapi iri hati tadi tak apa lagi. Pasal dia itu, kita boleh halang dia, tak boleh berdoa iri hati. Pasal apa? Iri hati itu perasaan dia. Yang Allah nak ceritanya, kita berlindung daripada kejahatan, daripada iri hati tadi. Iza hasad, daripada dia dipanggil apa tu? Mendengki. Dia mula nak buat. Dia tengok kita kaya, dia curi barang kita. Dia bawa kereta tengok kita kaya kan, tengok kita ni lawa, tengok kita lebih ke, dia langgar kita ke, ataupun dia pergi jumpa umur ke, supaya kita jatuh miskin ke. Dia buat, itu merupakan iza hasad. Bila dia dah pendengki tadi, dia mula iri hati. Tapi kita minta dengan Allah supaya jangan disebabkan dia dengki dan itu menimbulkan keburukan kepada kita. Dia pergi jumpa bomoh ke, supaya muka kita yang handsome ini menjadi cala ke, ataupun rezeki kita menjadi kurang ke. Dia pergi buat apa-apa cara lah. Apa cara, sama ada secara fizikal ataupun secara bukan fizikal. Maka itulah hisab. Itulah kita minta berlindung dengan Allah saja. Hanya Allah saja boleh melindungi kita daripada hasrat orang yang iri hati tadi dengan kita tadi. Maka dalam tengok masa berapa lagi? Pasal nak tengok masa sekejap. Ada 4 minit lagi. Saya set masa sejam. 5 minit lagi. Boleh baca dalil bukti pendengki ini. Pendengki ini boleh tengoklah dalam surah An-Nas, surah An-Nisa. Tengok surah An-Nisa mana? An-Nisa. Kisah ayat 32. Ayat 32, kisah ni ayat 32 iaitu wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadliha. Ini jawab dia. Maka di sini, jangan kamu iri hati terhadap kurniaan yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebahagian kamu.
Jangan iri hati. Pertama tadi, jangan iri hati tadi. Nah, atas bahagian lain. Kerana bagi laki ada bahagiannya daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan juga ada bahagian yang mereka usahakan. Cara ubat dia, was'alullaha min fadli. Mintalah kamu pada Allah sebahagian daripada kurniaannya. Itu ubat dia. Ubat dia, was'alullaha min fadli. Minta dengan Allah lah. Nak lebih juga. Sebenarnya ayat ini kalau ikut sebab turun dia, kalau ikut tafsir, ada tafsir mengatakan ada golongan perempuan tak puas hati. Golongan tak puas hati dia sampai kepada Ummu Salamah, isteri Nabi kan. Ummu Salamah, wahai Salamah, tanya dengan Nabi lah bagaimana ni kita ni nasib kita orang perempuan ni dipinggirkan, dia kata. Keluar bab jihad pun orang lelaki terpilih. Keluar bab zakat faraid pun laki dapat 2, kita dapat 1 saja. Ini tak adil. Dia kata macam ini tak adil. Cuba tanya Nabi Muhammad ni, pasal apa macam ni? Maka Allah pun pasal Muhammad tanya Nabi, Allah turun ayat ni, jangan kamu dengki dan iri hati di atas orang lain lebih laki daripada perempuan. Jangan iri hati. Pasal apa? Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tak tahu benda gaib, dia tahu benda gaib. Cuma tujuan kamu naknya minta dengan Allah saja. Maka itulah, maka dengar cerita macam ini, maka mulai hari ini kita berlindung dengan Allah daripada orang yang membuat masalah, kejahatan-kejahatan daripada perasaan dengki dan iri hati tadi. Takut-takut menimbul keburukan dia tu datang kepada kita dalam bentuk kejahatan-kejahatan. Dia buat berbagai-bagai cara untuk kita menerima akibat daripada kedengkian dia tadi. Maknanya cara atasi dia, minta berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bila kita bertadabbur Al-Quran berulang kali, kita tahulah tujuan sebenar kehidupan kita diberi ujian untuk pilih siapa yang melepasi ujian tersebut. Seperti yang saya kata tadi, kalau dah Allah bagi nikmat kepada sesiapa saja, hak dia boleh bagi, dipertanggungjawabkan atas nikmat tersebut. Di mana dia dapat nikmat, bagaimana dia guna nikmat, dan setiap sen, setiap besar zarah nikmat yang diguna tadi akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya lah dunia ini hanya sekejap, hanya sementara nak pergi ke hari akhirat. Untuk menyelamatkan kita, tak payah pergi ke hari akhirat dengan banyak sekali soal siasat. Banyak sekali hisab. Maka kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Teringin nak kaya sangat, berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Allah bagi kaya, banyaklah infak untuk jalan dia. Apa tadi kata ayat tadi, kena minta dengan dia sebarang kehendak kita. Jadi sebagai pengakhiran hari ini, maka untuk perlindungan kita hari ini ialah kita berdoa, baca ayat-ayat perlindungan ini, surah Al-Falaq ini, untuk kita berlindung daripada faktor-faktor luaran, daripada manusia-manusia lain, daripada makhluk-makhluk secara zahir, supaya Allah melindungi kita. Bersama-sama dengan amalan-amalan setiap masa, setiap hari, setiap masa Allah suruh amalkan surah 3 Qul ataupun surah Al-Falaq ini, surah pelindung diri ini dipanggil surah Al-Mu'awwizatan ini. Maka kita pun beramal dengan dia mulai hari ini. Nak tidur malam ini, cuba usaha bagaimanapun amalkan ayat kursi dengan 3 Qul ini. Tiup kat tangan biar baca 3 Qul, sabar dapat melindungi malam. Maka yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ikhtiar lain pun boleh buatlah, nak ikhtiar, tapi jangan sekali-kali luar asbab. Cari jumpa bomoh, nak pergi ilmu pagar rumah, pergi duduk penjuru rumah, tanam kimian ke, baca jampi mentera ke. Kadang-kadang baca juga ayat-ayat Quran, tapi baca ayat-ayat Al-Quran tidak mengikut sunnah, maka kita telah lari daripada kehendak Al-Quran. Pasal Allah kenakan Nabinya. Maka bila kita buat amalan-amalan yang tak sama dengan apa yang Nabi buat sahabat Nuh, kita telah lari daripada
keyakinan kita nak tiru Nabi dah. Berjanji dalam kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, mengaku Nabi itu Rasul, mengaku semua sekali, tapi amal Nabi tak nak ikut. Maka mulut saja mengaku, tapi amalan-amalan Nabi kita tak mengaku. Maka atas faktor tadi kita pun beramal dengan perkara ini. Di samping zikir pagi, zikir petang pun ada juga perkara-perkara ini, beramal dengan perkara-perkara ini. InsyaAllah ini sahaja senjata yang paling utuh, yang paling utama. Sudah cukup dah sebenarnya kita nak beramal dengan ilmu pendinding diri, pendinding keluarga, dengan beramal dengan ayat-ayat 3 kul dan juga zikir pagi petang. InsyaAllah amat power, tapi kita tak yakin lagi benda tu. Maka sama-samalah kita berdoa dengan Allah supaya Allah beri kita semua taufik untuk istiqamah dengan mengamalkan ayat pelindung ini, iaitu surah Al-Falaq ini dan surah An-Nas nanti, dan juga zikir pagi petang ataupun zikir-zikir lain yang Nabi dan sahabat laksanakan. Wallahu ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma afiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.